Baik saudara, paparan dari negeri di bawah bayu. Sistem padu terus disambut baik rakyat Sabah. Perinciannya bersama Syarizam Awang. Silakan Syarizam. Baik Zahira, sistem pangkalan data utama padu yang dilancarkan Perdana Menteri Selasa lepas terus disambut baik penduduk negeri ini. Ketika ditemui orang ramai menyifatkan usaha kerajaan menambah baik perkhidmatannya itu dapat memastikan mereka yang layak tidak tercicir menerima bantuan yang sewajarnya. Kita harap melalui padu ini, maklumat yang dikumpul tu dan juga penyelarasan dari segi pengagihan subsidi itu akan lebih teratur dan lagi cekap. Dengan adanya program ini dapat mengetahui dari segi biodata kepada semua masyarakat yang berpendapatan rendah ataupun tinggi. Oleh sebab itu, dengan dasar ini, bagi saya semua pihak dapat menerima dengan baik. Bagi saya, untuk yang berpendapatan rendah kan, baguslah kerajaan buat program seperti ini kan, untuk membantu rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan seperti B40 ni lah. Sementara itu, kaunter padu di Tawau dibuka setiap hari di Pejabat Operasi Jabatan Perangkaan Malaysia Dawsem Tawau bermula 8 pagi hingga 5 petang. Manakala 3 lagi lokasi kaunter iaitu di Mini UTC Tawau, Pedi PPR Sri Titingan dan Pedi PPR Sri Semarak dibuka secara berjadual. So mana-mana masyarakat ataupun rakyat yang ingin, masyarakat daerah Tawau ni yang ingin datang mendaftar di sistem padu tu boleh datang ke Pejabat Operasi Tawau lah. Dengan bantuan-bantuan anggota di sini yang dari inilah, diorang pun bagi kerjasama yang bagus, bantu kita mana kita tak tahu, bukan semua kita tahu, tapi ada yang tempat-tempat yang kita tahu. 100% diorang bantu kita untuk ni melengkapkan untuk kita punya data-data peribadi kita. Orang ramai yang ingin membuat pendaftaran di kaunter padu diingatkan membawa MyKad, salinan dokumen MyKad, akaun bank dan sijil lahir ahli isi rumah. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK akan melaksanakan pelbagai usaha untuk terus memastikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya berdaya huni, sejahtera, hijau dan bersih. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu yang baharu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, ini termasuk melaksanakan strategi yang terancang dan inklusif dalam memacu pembangunan selaras hala tuju yang digariskan dalam Pelan Strategik di BKK 2023-2026. Katanya, kerjasama daripada warga kerja di BKK, Kerajaan Negeri dan Badan Bukan Kerajaan NGO adalah penting untuk merealisasikan aspirasi menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandaraya yang ceria. Saya akan meneruskan apa yang telah pun digariskan dalam hala tuju bandaraya Kota Kinabalu. Mereka mempunyai development plan dengan beberapa perubahan seperti yang diminta oleh Kerajaan Negeri Sabah, dan di pihak saya sendiri, diri saya sendiri, saya akan memastikan bandaraya kita ini menjadi lebih kepada vibrant city, ya. Dia dah vibrant sebenarnya, tapi we will make it more vibrant. Beliau ditemui media selepas majlis serah terima tugas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Datuk Sabin menggantikan Datuk Nurliza Awang Alip sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu yang ke-7 sejak Kota Kinabalu dinaik taraf sebagai sebuah bandaraya 23 tahun lepas. Terdahulu, Datuk Sabin turun pada melakukan lawatan sulungnya selaku Mayor Bandaraya Kota Kinabalu di sekitar Ibu Negeri malam tadi. Ketika ditemui media, katanya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK memerlukan kerjasama Persatuan Penjajah dan Badan Bukan Kerajaan NGO Penjajah untuk bersama-sama menjaga kebersihan bandaraya agar tidak menjejaskan imejnya yang menjadi lokasi tumpuan pelancong. Jelas beliau, usaha itu juga selaras dengan misi di BKK untuk menjadikan bandaraya bersih, hijau dan berdaya huni.
So, kita yakin dengan kerjasama daripada pihak penjajah sendiri dan kemudahan yang kita akan berikan lebih banyak sebagai contoh mungkin kemudahan tong sampah dan juga pengambilan sampah-sampah yang telah diletak dalam tong sampah ini dan juga kemudahan air dan juga para pekerja pembersih daripada DBKK sendiri ataupun daripada pihak kontraktor akan meningkatkan lagi tahap kebersihan dan kecantikan di tempat-tempat ini. Dalam lawatan ini, Datuk Sabin juga mendengar keluhan daripada peniaga antaranya membabitkan isu bekalan air bersih dan keselamatan. Katanya DBKK akan berusaha memastikan kemudahan bersesuaian dapat disediakan selain meningkatkan tahap keselamatan di kawasan terbabit sekaligus memberi keselesaan kepada peniaga dan juga pengunjung. Sekolah Kebangsaan SK Dato' Hashim, Kota Baru, Kelantan dinobatkan juara bahas ala Parlimen sebagai karnival Kembangkan Potensi, Tingkatkan Prestasi peringkat kebangsaan 2023. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi SK Kauluan Ranau Sabah dan SK Bagan Jermal Butterworth Pulau Pinang. Sementara itu, murid SK Dato' Hashim Kota Baru Kelantan Muhammad Arfi Aryan Muhammad Arfi Rus muncul johan pertandingan pidato. Bagi pertandingan syair dan sajak pula, masing-masing dimenangi Nurul Syahira Badrisa Herman dari SK Sungai Anip 3 Sandakan dan Khaira Umairah Muhammad Farhan dari SK Seri Ampang Perak. Hadiah kepada pemenang disampaikan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Ranau, Sandy Kariki yang mewakili Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Raisin Saidin. Terdahulu dalam ucapannya, Sandy berkata, karnival ini merupakan medan pelajar untuk memantapkan penguasaan bahasa Melayu serta mengasah bakat dan kreativiti. Sebanyak 71 sekolah melibatkan 11 negeri menyertai karnival ini yang mempertandingkan acara pidato, sajak, syair dan bahas ala Parlimen KPKT yang diadakan secara dalam talian dan bersemuka bermula 4 Disember tahun lalu. Karnival ini disertai murid dalam kalangan sekolah berprestasi tinggi, sekolah kluster kecemerlangan dan sekolah TS25. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, kita teruskan bersama dengan Nurul Zahira di Angkasa Puri. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Syarizam langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.